Alright, Alhamdulillah. Kita dah bersiaran akhirnya untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah di sini, di studio Zaidah Ibrahim Food Studio. Bersama you all untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah ni dah berapa hari dah? 2 hari cuti, tak ada. Cuti 2 hari. Apa khabar Kak Zaidah baik, hari ni? Alhamdulillah. Recovering lah kata orang tu, tapi saya gagahkan lah. Gagahkan. Sebab sakit-sakit macam nak kena lawan ni. Dia kalau kita duduk rehat, dia lagi lambat baik ya. So Alhamdulillah fit lah kata orang tu untuk nak memasak hari ni. Alright. Alhamdulillah. Alright. Okay. Hari ni adalah episod yang ke-252 dah ya. Okey. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Terima kasih itu pasal dia hantar air. Apa? Air. Oh, okay. Alright. Okey, Alhamdulillah Bel. Kita terlambat sikit tapi tak apalah ya. Okey, kita tak payah tunggu lama lah. Kita terus mulakanlah Kak Zaidah. Jadi siapa-siapa yang tertinggal kan ataupun masuk lambat, it's okay. Nanti kita dah save. Yang tertinggal tu nanti bila kita dah save tu boleh rewind balik. Okey, so sementara waktu dan kita akan bagi tahu resepinya from time to time lah ya Kak Zaidah sebab since kita dah lambat ni. Kita dah lambat ya. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk ni yang saya nak masak daripada hari Isnin ni tu hari ya. Alright, so hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara-cara buat laksam. Laksam ataupun laksang. Ya, saya ni nak buat versi Terengganu ya. Tapi style saya lah ya, tak semestinya sama dengan orang Terengganu nanti kalau silap-silap kan ada yang sebab saya bukan orang Terengganu ya, tetapi saya dibesarkan di masyarakat orang Terengganu. Jadi ini yang tok saya dulu masak, arwah tok saya masak. Jadi arwah tok, arwah kakak saya yang masak ya. Jadi saya ikut apa yang dia masak. Tapi ini versi Terengganu ya. Kita panggil dulu masa saya kecil-kecil, kita panggil ni laksang. Laksam ni tu Kelantan ya. Kalau di Terengganu kita panggil laksang ya. Tapi mungkin juga di Terengganu yang panggil laksam ya. So lebih kurang lah bendanya sama ya. Okey, bahan-bahan untuk buat laksam, tepungnya ya. Kita guna 450 gram tepung beras. Saya pakai tepung beras cap teratai. Ya, kalau dulu-dulu kita pakai kita kisar beras. Saya ingat ya, saya kisar pakai bowl ya. Batu tu untuk buat laksang, tapi sekarang kita pakai tepung je lah ya. Cuma hasilnya tidak secantik kita guna beras yang kita kisar sendiri ya. So okey, ini kita Kak Zaidah pakai tepung beras sebanyak 450 grams, 70 grams tepung gandum, 1 sudu teh garam dan air separuh panas separuh sejuk. Jadi dia jadi macam suam-suam lah, tapi suam panas sikit pada suam ya. Airnya ialah 1 liter. Ya, 1 liter air ataupun 1 kilo air lebih kurang lah ya. Alright. Kemudian untuk dia punya kuah ya, kuah laksam. Okey. Kuah ni agak ini cara saya ya. Nanti ada yang tanya kenapa pula Kak Zaidah buat macam ni ya. Okey. Saya guna 2 kilo ikan. Ikan dia biasanya kalau orang Terengganu dia pakai ikan selayang ya. Tapi Kak Zaidah guna hari ni ikan sardin, tapi dia lebih kurang macam selayang jugalah. Ya, cuma selayang tepinya ni ada tulang keras tu. Sardin dia tak ada. Sardin agak gelap sikit warna dia daripada selayang. Ya, so hari ni Kak Zaidah guna ikan sardin. Kita 2 kilo ya, 2 kilo isi ikan sardin, buang perut dan buang kepala, kemudian puan-puan rebus. Ya, rebus bersama dengan sedikit asam keping ya untuk nak hilangkan hanyirnya. Kemudian saya bila dah rebus semua, saya ambil separuh daripada ikan, saya bakar. Dah rebus saya bakar separuh, bukan semua ya. Separuh, kemudian separuh lagi kita biarkan biarkan dia rebus macam ini. Yang separuh kita bakar, nampak tak tu? Ya, kita bakar. Kita bakar ni tujuan dia ialah to get some bau smoke sikit pada kuah kita. Sebab kuah kita ya perempuan, kita tak ada rempah, tak ada apa dalam kuah. Lada pun tak ada. Ya, jadi untuk nak hilangkan rasa hanyir ikan tu, itu yang saya bakar sedikit. Kalau perempuan tak nak bakar pun tak apa ya. Terus rebus kemudian kisar pun boleh. Cuma Kak Zaidah memang dari dulu arwah tok saya memang dia rebus. Dah rebus dia bakar sekejap. Ya. Okey, kemudian kita guna 3 ulas ataupun 3 biji bawang besar.
5 ulas bawang putih dan 1 inci halia, 2 sudu makan lada hitam dan beberapa keping asam keping ya. Nanti kita rasalah. Okey. Untuk kuah dia lagi sekali, kita guna 2 kilo. Kak Zainab masak banyak ya. Sebab saya staff saya ramai ya. So saya masak 2 kilo ikan sardin ataupun selayang. Dia sedap selayang sebenarnya ya. Selayang. Kalau tak ada, boleh pakai juga ikan kembung. Ya. Alright. Separuh daripada ikan yang telah direbus ni Kak Zaidah bakar. Okey. Kemudian Kak Zaidah guna 3 biji bawang besar, 5 ulas bawang putih dan 1 inci halia, 2 sudu makan lada hitam dan beberapa keping asam keping. Ya, ini untuk kuahnya. Kemudian untuk sambalnya, Kak Zaidah guna cili, saya dah kisar ya. Cili hidup, cili kering. Saya basuh dan saya rebus. Kemudian saya kisar. Ini nanti saya nak masak bersama dengan garam. Ya, kalau style ada setengah-setengah tu, sambal ni dia taruhnya belacan. Ada juga yang buat dengan lada hidup ya, lada merah. Pun boleh juga ya. Cuma saya memang dari dulu pun memang saya makan kita guna cili kering. Cili kering ni kalau dulu-dulu dia giling. Jadi dia dapat adunan dia pekat ya. Kemudian saya akan masakkan bersama dengan garam. Belacannya kita akan tabur waktu kita nak makan. Kalau perempuan tak suka macam tu, nak masukkan dalam sambal dia pun boleh. Ya, tetapi kalau cara saya, kita nak makan baru kita letak belacan pada kuahnya. Nak makan tu. Ya, belacannya perlulah dibakar dulu. Okey, pertama sekali kita nak kena buat dulu, saya panaskan dulu ni. Air dikukus ya, kita kena buat kukus ya. Okey, sementara tu kita nak masak kuahnya dulu. Kita perlu kisar ya. Kita perlu kisar ikan ni. Ikan dia separuh Kak Zaidah biarkan ikan rebus, separuhnya Kak Zaidah bakar. Okey. Kak Zaidah kisar ikan ni bersama dengan air rebusan dia ya. Jadi air rebusan tu jangan buanglah. Dibuang. Jangan buang ya. Air rebusan ni. Okey. Okey. Kita masukkan dalam periuk ya. Untuk laksam kita tak ada tumis ya. Kita akan masak rebus semua. Okey, kita akan masukkan isi ikan ni. Okey. Ini yang bahagian yang saya dah bakar. Ya, tujuan akan ada yang bertanya nanti, kenapa Kak Zaidah bakar? Ya. Kalau ikutlah arwah tok saya, dia bakar ni ialah untuk nak dapatkan bau smoke, bau apa ya? Bau bakar pada kuahnya. Sebab kuahnya ni tak ada rempah ya, jadi dia agak hanyi lah ya. Jadi kita letakkan sedikit, kita bakar sedikit untuk nak bagi bau pada kuahnya. Ni kenapa ni? Okey. Okey, so kita okey, tak perlu kisar halus sangat ya. Bila Kak Zaidah buka tadi, cling wrap tu memang bau smoke tu dah terus ada So jadi dia menjadi macam ada extra flavour lah. Extra flavour pada kuahnya ya. So kita akan buka ni. Ya, okey.
Nampak tak tu? Dia ada macam bintik-bintik hitam. Tu yang cantik nanti kuahnya ya. Dia ada bintik-bintik hitam. Okey. So, lepas ni kita akan blend pula bawang ni. Bawang besar, bawang putih dan halia bersama dengan lada hitam ya. Guna juga air ikan ni, habiskan air ikan ni. Lada hitam lebih kurang berapa banyak Kak Zaidah? 2 sudu makan. Okey. Kisar ni macam kita kisar hingga halus ya. Masukkan dalam kuah ni tadi ya. Okey, nampak tak Bel ada bintik-bintik hitam tu? Itu adalah daripada ikan yang kita dah bakar tadi. Campur pula dengan lada hitam pula yang Kak Zaidah dah blend ya. Okey, kita masukkan air. Okey, kita masukkan santan. Santan ikut kepekatan yang perempuan nak lah. Kak Zaidah masak banyak ya hari ni. Okey, lebih kurang 3 suku liter lah saya masuk. Tapi saya perlu rasa juga sekarang ya. Alright. Kemudian kita tambah sikit lagi kuahnya. Airnya. Kita masukkan asam keping. Ikut kepekatan perempuan ya. Okey, Kak Zaidah dah masukkan tadi asam keping ya. Okey, ini dia rupanya. Dan kita perlu masak dia hingga mendidih. Okey, so kita akan tutup periuk, biarkan sebentar. Sementara tu kita bolehlah buat kulitnya tu ya, ataupun ni Kak Zaidah masukkan garam ya. Garam ikut rasa lah. Okey, kita perlu tutup dia ya. Sedap ni laksa apa? Saya baru buka Facebook. Okey, untuk hari ni Kak Zaidah siarkan ataupun kongsikan resepi laksam ala Kak Zaidah. Okey, di Facebook saya ejakan laksang ya. Yang ini inspired by Terengganu. Laksam Terengganu ya. Tapi ala Kak Zaidah. Okey. Assalamualaikum, salam dari Sabah. Izin share Puan Zaidah. Terima kasih. Silakan share ya video live kita ya, ni. kita minta share, like dan komen ya supaya lebih ramai yang dapat kan resepinya ni ya. Ya saya. Okey. 2 hari lepas tak dapat resepi, tak dapat belanja resepi, kita belanja. Kita belanja lain. Hari ni kita belanja resepi. Okay. Alright. So now ini bahan-bahan yang kita nak perlu adun ya. Tepung beras. Kak Zaidah pakai tepung beras cap teratai ya. So terpulang kepada you all. You nak pakai tepung beras cap apa? Tepung gandum. 1 sudu teh garam. Dan air suam. Kita akan bancuh. Okey, sementara tu kita dah didihkan air kukusan kita ya. Tepungnya perlu diayak ke Kak Zaidah? Tak payah. Tapi kalau tepung tu, ini pasal Kak Zaidah baru buka daripada paket, so kita tak perlu ayak lah. Kalau macam dah terbuka lama, mungkin dia dah kena angin, dia agak bergentil lah, kena ayak lah. Sebab itu kita guna air panas supaya dia mudah dissolve ya. Dia mudah larut.
Okey, perlu di mix dia hingga betul-betul sebati semua ya. Masya Allah, tabarakallah, sedapnya tu macam kuah laksam Jebel. Ya saya, hari ni menu laksam ya. Laksam. Maaf terlepas permulaan tadi, Kak guna ikan apa ya? Sharifah Bai mintanya. Okey, Kak Zara pakai ikan sardin ya ataupun selayang. Selalunya orang pakai selayang ya. Kalau orang di bahagian Terengganu dia pakai selayang ya. Okey, kita dah mix dia rata. Tapi dia kena, setiap kali kita nak buat, kita kena keep on stirring ya, sebab takut nanti tepung berasnya tu mendap. Ya, so okey. Kalau kita pancung air panas, dia tak ada biji-biji ya, dia tak ada ketulan. Dia mix well, nampak tu, ya. Okey, kita akan masukkan dalam calung ni, dalam jar ni supaya senang untuk kita nak tuang nanti. Okey. Ada yang kata makan dengan laksa pun sedap. Ada sesetengah saya pun pernah nampak juga laksa pakai gandum ya. Guna laksa, tapi yang sinonimnya ini memang menunya kita menggunakan laksam. Okey Bel, look at this, airnya dah mendidih. Kak Zara guna periuk saja ya untuk nak buat laksam ni ya. Saya pakai yang tinggi sebab saya susah nak angkat sebab bahu saya masih tak berapa baik betul. Ya, so saya pakai tinggi supaya senang saya nak angkat. Okey, Kak Zara guna loyang macam ni, dulang ke whatever lah. Janji steel ataupun besi supaya tahan panas ya. Alright. Ni kita perlu sapu dengan minyak. Sapu dengan minyak di bahagian base-nya ya, bawahnya ni. Supaya dia tidak melekat nanti. Okay, kemudian kita letak. Make sure that dia tak sengit lah. Jadi kita letakkan ni untuk dia panas ya Kak Zaidah. Okey. Now kita akan tuangkan yang kita dah adun ni tadi. Ya. Okey. Okey, kalau dia tak rata tu maksudnya dia sengit. Ya, sebab ini bukan kukus betul ya. Ini hanya okey. Alright, ni okey dah ni ya. So kita akan kukus dia sehingga dia masak. Dia nak tahu dia masak, dia akan mengelembung. Bila dia mengelembung tu maksudnya dia dah masak ya. Okey, kita kemaskan ni dulu. Boleh pinkan resepi untuk langsam and kuahnya. Thank you Nik Farida. Saya masih belum nampak lagi viewers yang sharekan resepi. Buat masa ni kami masih belum dapat siarkan resepinya. Hang in there macam biasa untuk live kita. Jadi kita nak you all fokus untuk cara-cara dan bila salin resepi tu. At the same time boleh salin cara-cara dan juga tips. So you all boleh fokus. Sebentar lagi tim Zaidah Ibrahim Food Studio akan sharekan full resepi untuk menu hari ini. Jangan risau, kita akan postkan, okey? Kak Zaidah, biasa dekat base tu kalau tak nak sapu minyak, boleh letak minyak terus dalam acuan laksang tadi? Boleh juga, tetapi nanti kita takut juga dia melekat nanti. Ya, kita taruh je dekat base tu. Kalau nak letak dalam adunan dia pun boleh juga ya. Lebih kurang dalam dua sudu makan je tu lah. Tapi still kita takut dia melekat. Kalau dia melekat nanti nak gulung susah ya, ataupun dia susah nak tanggal dari acuan nanti ya. So ini kita biarkan dia mendidih dulu. Wow, sedapnya betul. Kak Zaidah buka periuk tu, masya-Allah, bau dia sedapnya. Memang ada kelainan sedikit ya hari ini. Kak Zaidah bakarkan ikannya setengah daripada berat sepenuh isi ikan tu. Ambil setengah yang dah direbus, ambil setengah kita bakar. Kita bakar ya. Okey, kita dah tambah sikit lagi lah. Dia. Ya, hari ni Kak Zaidah gunakan tepung beras ya untuk laksam bersama tepung gandum. Okey Bel, tengok ni. Tu nampak tu? Sekejap ya. Okey, bila kita buka dia menggelembung macam ni, maksudnya dia dah masak. Okey, kita perlu angkat dia lah. Buangkan air lebisan dia. Okey, ini rupanya yang kita dah
Kukus ya. Kalau dah dia tebal sebelah, tu sebelah tu dia tebal tu mungkin tak rata lah. Okey. Ya, mula-mula dia akan macam inilah, tapi nanti dah lama sikit dia akan senang tanggal ya. Okey, sapu lagi minyak. Nanti dia dah lama dia lebih senang ya, lebih longkah lah kata orang. Okey. Okey, kita akan tutup dan kukus balik. Okey, sementara tu kita tengokkan kuahnya ya. Nampak tu cantik ya. Dia ada bintik-bintik hitam tu yang dia sedap nanti bila kita makan ya. Kita dapat rasa bau ikannya tu. Bau ikan dibakar ya. Kalau perempuan tak suka macam gini pun tak apa. Tak payah bakar pun tak apa ya. Rebus terus buat. Okey, kita biarkan dia mendidih betul-betul. Sementara tu kita boleh buat benda ni. Look at this. Nampak ya? Dia punya ketebalan dia tu kalau nak besar, gemuk ke betul itu nak kena buat tebal. Ataupun dulangnya tu, loyangnya tu kena cari loyang yang lebar. Okey, ada apa-apa soalan? Sementara kita tunggu. Adakah tepung laksam boleh buat tepung adenan, kuih tiaw? Kuih tiaw dia nipis. Ini agak tebal sikit ya. Kalau you nak buat kuih tiaw macam mana ya? Kuih tiaw beli je lah. Yang ini tak ada jual. Kuih tiaw ada jual. Ya, yang ini orang belum komersialkan lagi. Kalau you nak ada jual di pasar-pasar, tetapi itu homemade. Kalau kuih tiaw tu you boleh dapat ke mana-mana, tak payahlah you susah-susah nak buat. Murah pun RM1 lebih je. Ya. Okey, nampak tu dia dah menggelembung. So kita angkat. Buangkan excess air dia. Kalau pakai beras betul ya, dia lagi cantik ya. Ini kita pakai tepung beras dia kurang lah, tapi boleh lah. Ya, okey. Kita akan sapu. Jangan lupa ya, sapu minyak. Setiap kali nak buat kena sapu minyak. Okey. Dan jangan lupa keep stirring ni ya. Kena selalu kacau sebelum you tuang. Sebab takut tepungnya mendap. Dia still sengit-sengit. Kak Zara buat tinggi sebab senang saya nak angkat dia. Sebab tangan saya tak berapa, masih sakit lagi. Jadi, okay. Alright. So, kita tengok kuah dia pula. Kuah dia pun macam dah nak masak. Kadang-kadang ada yang akan perhatikan ya, kenapa kuah Kak Zaida ada bintik-bintik hitam. Ladi hitam ni bercampur dengan ikan yang kita dah rebus ya. Yang ikan rebus yang kita dah bakar. Senang nampak Kak Zaida buat kan, Sis Sakura Baharum. Semualah kita tengok Kak Zaida macam senang je. Kita macam fikir banyak kali nak masak apa yang Kak Zaida masak ni. Okey, alangkah baik ada orang buat dan jual laksam tu senang, tinggal buat kuahnya sahaja. Ada ya, di pasar ada lah. Di pasar ada, saya pernah nampak. Orang jual pasar di pasar. Basah lah, pasar basah ya.
Alright, ikan apa yang Kak Zaidah gunakan? Kak Zaidah gunakan ikan sardin untuk hari sardin, ni. ya? Preferably untuk dapatkan Ikan selayang. Okay, kita get ready nak kita tengok gelembung dia tu. Sekejap. Belum. Okey, sekejap ya. Kita tunggu sikit lagi. Kita tunggu kita punya kuah kita masak ya. Okay, look at that. Oh, sedapnya ni baunya. Okey, dah bau dah laksam. Ternyata sedap. Yes. Belum siok lagi dah. Kat hidung pun dah sedap Belum, dah. sikit Sama lagi. dengan Kak Zaidah. Ha? Okay. Sikit lagi. Okay, kita tunggu dia masak. Okey, ada apa-apa yang Kak Zaidah perlu jawab, Bel? Ada. Untuk ikan. Ada, Kalau yes. guna ikan tenggiri boleh tak? Laksam ni kita tak pakai ikan tenggiri ya, sebab dia pakai ikan banyak ni. So kalau you pakai ikan tenggiri, you akan pakai banyak ikannya ya. Sebab dia tak ada rempah. Dia tak ada rempah. Dia hanya harapkan ikan ini untuk nak memekatkan kuah dia ya. So if you try to pakai ikan tenggiri, you akan pakai banyak ikan tenggiri. Boleh lah. Cuma akan besar belanja lah. Ya. Tak macam laksa Johor, tak macam laksa Penang semua ya. Dia pekat tetapi dia tak ada rempah. So bermakna ikannya kena banyak. So biasanya kita akan guna ikan selayang ataupun ikan kembung, sardin pun boleh, ya. Tapi kalau you nak pakai ikan tu pun boleh juga. Cuma kalau orang Terengganu semua dia tak pakai ikan tenggiri buat, ya. Dia pakai ikan selayang lah, ya. Ikan selayang tu dia manis. Okey. Mungkin sebab dia tak panas lagi kot. Tadi tak panas ya airnya. Okey. So kita sementara nak tunggu kuah kita masak, kita boleh buat ni lagi ya. Sebab yang ini yang sebenarnya saya dah siapkan. Okay. Ikan mata besar boleh? Boleh lah. Ikan kembung pun boleh ya Kak Zaidah Boleh, tadi? ikan kembung pun boleh. Macam tu ya. Siapa yang tadi yang baru tune in, begitulah caranya yang Kak Zaidah buatkan laksam. Okey. Kita sapukan minyak lagi di loyang ataupun di dulang. Panaskan sekejap. Okey. Singit ya. Right. Okey, kita biar dia menggelembung dan kita boleh angkat dan gulung. Hasna Muhammad Saleh, saya Ya. miss tadi ikan tu buang tulang dulu sebelum blend kah? Ya. Ya, kalau you blend dengan tulang. tulang macam mana? Ya, kena rebus dengan tulang. Kemudian dah masak, puan keluarkan tulang tu lah ya. Asingkan tulang daripada isi. Kita hanya perlukan isinya aja. Ikan kembung boleh Kak Zaidah? Boleh. Kembung pun boleh. Cuma kalau tenggiri tu agak mahal ya, tenggiri kalau you nak ambil isinya saja mahal ya. Okey. Ikan selayang dan sardin sama ke? Dia lain sikit. Sardin dia tak ada tulang di bahagian ekor ke atas tau sardin. Selayang dia ada, ya. Tapi ada juga orang panggil selayang ikan sardin tu selayang. Ya. Okey, kita tunggu lagi. Ni belum ada setengah-setengah juga letak serai ya. So terpulang.
apa bahan-bahannya nak buat tepung laksam ya. Alright, in that case kita ulang, saya bacakan ataupun Kak Zaidah lah boleh. Yes, Kak Zaidah kita ulang bacakan lagi bahan untuk buat laksamnya ya. 450 gram tepung beras, 70 gram tepung gandum, 1 liter ataupun 1 kilogram air panas ya, air panas suam lah, air suam ya, dan 1 teaspoon garam, 1 sudu teh garam. Saya ulang lagi sekali, 450 gram tepung beras, 70 gram tepung gandum, 1 liter ataupun 1 kilo lah ya, 1 kilogram air suam dan 1 sudu teh garam. Alright. Okey, masak dah. Okey, kita buang air dia. Okey. Masak dia, kemudian gulung. Kalau dulu tak perlu gulung ya, kalau you pakai tepung beras yang kisar, you tak perlu gulung. You buat dia macam ni je, you terus tarik aje ya. Kalau saya dululah saya buat dengan tok saya. Ya. Sekarang ni kita kena tolak-tolak jugalah untuk dia nak roll. Okey. Ketebalan ikut perempuan. You suka nak tebal, buat tebal, tuang tebal. Tuang dia banyak sikitlah. Okey, kita tunggu kuah dia masak ya. Sementara tunggu kuah dia masak, jadi kita buat lagi sehingga kuahnya masak. Alright, kita tengok pula kuah dia. Kuah dia dah mendidih ni. Dia mendidih lama sikit ya, biar dia mesra. Rempah-rempahnya tadi. Perempuan akan nampak dia bintik-bintik hitam ya. Ini adalah ladi hitam bersama dengan ikan yang saya dah bakar tadi ya. So ada sedikit warna hitam pada kuahnya ya. Ya. Okey. Menarik tu ya, disebabkan ada ladi hitam, ada ikan dibakar. Ikan selayang membuat kuahnya manis, menawan rasanya. Ikan selayang dia manis ya. Kata. Ikan selayang dia manis. Muhammad Razib tanya, ikan sardin tu ikan tongkol ke? Bukan. Tongkol. Tepung beras dan tepung gandum berapa gram tertinggal? Okey, again, untuk laksam, bancuhan laksamnya adalah 450 gram tepung beras, 70 gram tepung gandum, 1 kilogram air suam dan 1 sudu teh garam. Lagi sekali ya, untuk bancuhan laksam, Kak Zaidah gunakan 450 gram tepung beras, 70 gram tepung gandum, 1 kilogram air suam bersama 1 sudu teh garam. Okey. Kak Zaidah tambah sedikit santan ya, sebab ikan saya banyak ya, ikan saya 2 kilo ni. Sampai 3 suku pada paras periuk ni ya. So kita biar dia mendidih lagi. Ada dalam satu kotak besar juga ya Kak Zaidah? Ya? Yes. Okey, ni pun dah masak. Look at that. Dia menggelembung ya bila dia dah masak. Bila nak tahu dia masak tak masak, dia menggelembung ya. So kita buang airnya. Okey, sementara nak tunggu kuah dia masak betul lah. Sementara nak tunggu kuah dia masak betul. So kita buat lagi ni. Kuah tak masuk daun kesum ke? Saya tak tahu daun kesum. Daun kesumnya tu saya buat untuk ulam. Ya. Yang tahu daun kesum ni biasanya laksa Penang atau laksa asam ya. So daun kesumnya hanya untuk garnishing lah, hiasannya. Yes, Okay, kita tunggu yang ini masak sebab ada juga iBet yang nak tengok macam mana keadaan gelembungnya. So kejap lagi kita tunggu ya. Kak Zaidah bukakan penutupnya untuk kita tengok rupa laksam tu menggelembung tu macam mana.
Okey. Aduh, dah terasa nak makan laksam terliur. Okey, dah masak dah Bel. Kuah dia kedai. Nampak tak bintik-bintik tu ha? Ya, bintik-bintik ladi hitam bercampur dengan ikan tadi, ikan yang kita dah bakar. Ya, kalau perempuan tak suka macam ni pun tak apa, perempuan terus ikan rebus tu terus kisar. Ya. Tak perlu bakar. Jadi tak adalah banyak sangat bintik-bintik hitam. Saya suka yang ada bintik hitam ni. Jadi kita nampak ikannya banyak. Ya. Okey. Kita tunggu dia mendidih, kemudian kita tutupkan api. Dan saya nak buat dia punya itu dulu ya. Ladanya ya. Berpanas kat Zaidah ni sebab ada kukus. Okey, Bel, tengok ni siapa yang ada yang dah terlambat. Belum lagi ya, dia belum gelembung. Okey, lepas ni kita boleh tutupkan api. Saya akan pindahkan untuk saya nak buat sambalnya pula. Ambilkan saya perasa. Dan jangan lupa letak perasa. Kalau perempuan nak letak perasa boleh, tak letak pun tak apa. Saya letak sedikit nanti perasa ya. Okey, Bel, dah masak ni. Okey. Sapukan lagi. Setiap kali nak melapis, nak buat dia kena sapu minyak ya pada loyang. Okey. Orang ada share dengan kita. Sis Zu Hussein, jika guna ikan tenggiri, kuah akan warna putih. Orang Ganu panggil ikan sardin dan selayang sama je. Tapi yang sebenarnya selayang dia ada tulang ya di bahagian dekat-dekat dengan ekor dia tu. Dia ada tulang keras. Sardin dia tak ada tu. Dia tak ada tulang keras tu ya kalau sardin. Okey. So kita kukus. Kuah kita ni pun dah masak. Saya nak letak sedikit perasa. Kalau perempuan nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Ikan sardin yang besar, ikan selayang kecil sikit. Ya, betul tak? Kecil sikit, betul. Sardin dia besar ya. Kalau time dia cantik tu, dia biru ya. Cantik, manis. Okey. Dah siap dah kita punya kuah laksa. Kuah laksam ataupun kuah laksang. Alright. Okey, dah siap. Saya nak masak sambalnya. Sambal ladanya ya. Ni lada yang kita dah blend. Kita akan masukkan dalam ni. Kalau kita nak guna ni takut sakit perut pula kan. Jadi kita perlu masak sekejap. Bersama dengan garam. Okay. Kuahnya dah siap. Nampak ni Bel, dah mendidih ya. So kita perlu tutupkan apinya. Masak dah ni, dah cukup rasa. Okey, sementara tu yang ini pun dah masak. Okey. So, macam inilah rupa gelembung-gelembungnya. Okey. Okey, kita akan angkat kuali ni. Okay. Kak Zara tak perlu buat habis lah ya, sebab cara dia sama aja. Okey. Dia dapat banyak juga ya, satu adunan. Cuma
Yang ini saya tak perlu siapkan semualah ya, sebab kita kesuntukan masa dah ni. Alright. Kita akan angkat kuali ni. Okey, Bel. Okey, kita akan panaskan lada ni. Ya, lada untuk kita nak buat sambal dia. Nak letak sedikit gula pun boleh. Nak letak perasa pun boleh ya. Saya letak sedikit perasa. Kalau tak masak takut sakit perut ya. So kita perlu masak dia hingga dia mendidih. Tak payah tumis ya. Masak saja lada ni. Berapa minit anggaran untuk laksam tu dikukus? Sebab line kejap putus-putus kat sini, Bel. Tak kisahlah ya. Janji you angkat, buka tu dia mengelembung tu, maksudnya dia dah masak. It depends on you punya air. Kalau air you mendidih kuat, dia cepatlah ya. Kalau air you mendidih slow, apinya sikit, api tak kuat, lambatlah sikit. Lebih kurang dalam 3-4 minit. 5 minit pun tak sampai ya. Okay, kita masak dia. Make sure that lada ni masak bila kita makan dia ya. Kak Zada letak sedikit garam. Nak letak gula sikit pun boleh. Dan sedikit perasa. Belacan saya tak letak ya. Tapi kalau perempuan nak tahu belacan pun boleh lah. Tapi belacan biasanya kita akan tabur waktu kita nak makan. Okey. Nak tanya laksam ke laksam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rauda. Laksam orang Terengganu. Ya. Laksam Kelantan. Tapi ikutlah, laksam boleh, laksam pun boleh. Lebih kurang sama aja ya. Okey, dah siap Bel. Now kita nak serve. Okey, ini kita ketepikan dulu. Saya tak tunjuk habis ya sebab masa kita terhad kat sini. Okey, ni laksamnya. Salam Bel and Kak Zaida. Waalaikumsalam. My favourite laksam ni. Sayang tak dapat ikut dari awal live ni. It's okay and Ismail. It's okay. Sebentar lagi kita akan savekan so you boleh tonton, okay? Kak Zaida, next nak recipe red velvet cookies and sea salt chocolate chip cookie. Sea salt dah ya. Sea salt dah dan red velvet cookies pun sudah ya. Dah. Okey, untuk red velvet cookies adalah episod yang sebentar ya, sementara Kak Zaidah berkemas untuk hidang. Okey, biskut red velvet adalah 34, episod yang ke-34. Dan untuk chocolate sea salt chocolate chip ini yang kita dah buat awal tadi ya. Satu adunan dapat banyak jugalah. Okey. Kemudian untuk ulaman dia, Kak Zada guna dekat sini ialah ulaman dia pun terpulang ya, ikut perempuan, mana yang perempuan sukalah. Nanti dia sejuk, dia pekat dia ni. Alright, untuk sea salt adalah episod yang ke-212. Sea salt chocolate chip ya. Alright. Now ini ulaman dia yang saya guna ialah ini daun kesum ya. Daun kesum yang kita dah potong halus. Kemudian kubis kita dah potong halus. Kemudian kacang panjang, toge dan timun. Ini terpulang ya. Kalau perempuan nak letak daun, ada yang letak setengahnya tu bunga kantan ya. Cuma saya memang akan buat macam ini je lah. Okey. So kita akan alright.
Ada setengah-setengah gunting, ada setengah-setengah potong ya. Okey. Ada soalan, Bel? Cili tu buat macam mana? Terlepas tadi. Cili tu Kak Zada blend aja, blend cili kering. Lepas tu saya masak dengan garam. Ini dia panas ya, kalau dia sejuk nanti dia akan pekat sikit ya, agak cair. Sekarang ni Kak Zaida buat saya lapar. memang sedap ni ya. Nur Baiza Muhammad Yusof, Puan Zaida dah masukkan asam keping awal-awal tadi ya. Dah pada kuahnya ya. Dah, dia kena ada rasa sikit masam. Tapi tak perlu masam sangat ya. Yes. Masam sangat tak sedap pula. Ya, Sis Sharifah Baimin. Katanya Bella senyap je, mesti dah terliak, tak sabar nak makan kan. Yes, my dear. The smell is so good ya di studio ni. Itu dia. Laksam ala Kak Zaidah untuk hari ini. Okey, kita akan letak ulam-ulaman dia sedikit ya. Sedap kan? Semua terliur. Meleleh-liur. Sedap ya. Kak Zada paling suka ni, favorite ya. Kemudian kita tabur sedikit belacan. Ini sambalnya. Tanpa belacan ya, sambal yang Kak Sambal Zaidah tak ada masakkan belacan, tadi. ya. Kemudian belacannya ditabur di bahagian atas. There you go. Laksam ala Kak Zaidah untuk hari ini. Yummy yummy. Ya, siap dah kita punya laksam ya. So cantik tu ya. Alright. Thank you so much Kak Zaidah for the wonderful You're most recipe welcome. Sedap as ni ya. always. Yes. Alhamdulillah. Siap. Kita kasih betul dulu ni ha. Laksamnya dah siap. Ada yang share kita main-main kalau taruh kerang rebus tabur ke atasnya sedap. Oh ya ke? Saya tak pernah lah pula cuba ya tak kerang rebus. Yelah, kita nak makan sendiri Ha, kan. nak Ni makan kalau sendiri, masak mana kat masak- rumah sendiri, nak makan boleh lah. Nak makan sendiri tu macam-macam dah kita boleh letak ya, tapi janganlah lain sikit daripada topiknya. Betul? Kan? Ha. Alright. Siap dah. Ya, sayur-sayuran ni tidak dicelur ya, makan. Tak, dia fresh. Mentah ya. Dia punya ulaman semua mentah. Tidak dicelup. Okay, look at that. Sedap ni. Okay, Bel. Nampak tu? Alright, ada yang Kak Zada perlu jawab soalan. Saya tengah sibuk masak tadi. Semua tak sabar nak masak Kak Zaidah. Dah dapat resepi. Senang aja, Semua senang je buat dia. terliak. Yang penting yang ini, ya, yang ini kena ada. Ya, kalau perempuan malas nak buat, mungkin di pasar mungkin ada, di pasar basah ya. Ada yang jual-jual sayur-sayur kampung tu ya. Mungkin ada jual ni. Tapi kena order lah. Saya nak tu kena order ya, kena order dengan dia.
baru dia larikan kita. Tapi ni yang dah ready macam kuih tiaw tu tak ada. Memang orang tak buat ya. Sebab mungkin dia tak tahan agaknya lah, tak macam kuih tiaw ya. Okey, Bel. Alright, alhamdulillah selesai dah untuk menu kita hari ini. Okey, Ya ramai juga yang baru masuk dah habis ni ya. Dah habis ya, dah habis dah Mohon menu kita. maaf. Yes, untuk tengah hari ni. But it's okay. Sebentar lagi kita akan savekan video live ni. Yes. Alright. So hang in there. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran Yes. lagi Kak Zaida esok hari terakhir untuk minggu ini. Okay. Terima kasih banyak-banyak Kak Zaida atas menu laksam ala Kak Zaida. Laksam ataupun laksang ya. Hari ini. Laksang ala style saya. Tapi ini bukan tu, ini memang daripada resepi daripada arwah tok saya dulu ya. Sebab kita tinggal di kampung nelayan ya. Saya dibesarkan di kampung nelayan Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor. Ya, di kampung tu kebanyakannya kerja nelayan ya, ataupun sumber pendapatan, sumber pencarian mereka ialah nelayan ya. So ini memang kata orang tu memang menu untuk kita sarapan pagi ni, laksam. Ya, ataupun laksang. Saya dulu panggil laksang ni ya. Sebab kita dengan komuniti orang-orang yang berasal di Terengganu dan Pahang. Ya, okey. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaida tengah hari ni. Okey, for those yang nakkan Kak Zaida punya produk, ya, produk Kak Zaida, bolehlah WhatsApp ya pada nombor 011 11204733 untuk nak dapatkan butiran mengenai cara nak mengorder, cara nakkan barang-barang Kak Zaida ya. Okey, saya ulang lagi sekali 011 11204733 dan satu nombor lagi 011, yang satu ni saya tak ingat, 64201979. Okey, perempuan boleh bertanya, jangan call ya, call kita tak angkat, hanya WhatsApp sahaja. Nanti staf saya akan menjawab segala pertanyaan yang perempuan ajukanlah ya. So lagi sekali, for those yang nak produk Kak Zaida, boleh WhatsApp tadi nombor yang saya dah bagi sebentar tadi ya. Okey, so hingga kita jumpa lagi, mudah-mudahan esok Kak Zaida okey. Hari ni nampak alhamdulillah, tangan pun sakit lah, tapi lawankan je lah sakitnya. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi lain. Harap perempuan berpuas hati dengan laksang Kak Zaida hari ni ya. Okey, so kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.